Share screen. Share. Alamak, Masya Allah. Okey. Sekejap ya. Nampak tak screen saya? Nampak. Okey, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai topik elektrik. Okey, insyaAllah kita akan cover 3.1 medan elektrik dan aliran cas dan 3.2 arus dan beza keupayaan. Saya akan cubalah buat, saya cuba ringkaskan dan cuba buat anda faham. Okey, baiklah. Okey, nampak tak slide saya? Nampak cikgu. Okey, sebelum saya masuk kepada kita punya tajuk, okey, I want to ask you, what if the electricity is never discovered by the humans? Awak rasa apa? Akan jadi kalau elektrik ni tak pernah manusia discovered? Apa yang akan jadi? Siapa boleh bagi pandangan? We don't evolve. The development tidak berkembang. Tak ada kemajuan. Ya, betul sangat-sangat. Macam ni lah saya, saya ibaratkan macam laki ni lah, bila tak ada elektrik saya akan termenung, tak tahu nak buat apa, hangat, wifi pun tak ada kan. So saya nak cakap kat sini, penting awak belajar elektrik sebab elektrik ni melibatkan kita punya kehidupan seharian. Tak ada elektrik, kemudahan manusia akan menyusahkan. Terjejas lah. Kita tak boleh belajar online, tak ada internet, tak boleh charge pun. Tambah-tambah COVID ni tambah-tambah kan. Ya, tak ada COVID ni, tak ada elektrik. Pisanglah kamu semua. Sedih, tak boleh belajar TV. Ni yang couple-couple ni, tak boleh lah nak call-call kan. Cikgu tahu. Tak nak pun. Okey dah. Aisyah. Ya, cikgu tahu. Okey, kita akan masuk. Tak nak panjang, kita akan masuk kepada 3.1. Marah now cikgu ni. Okey, 3.1. Okey, yang awak perlu tahu adalah yang pertama ialah arus elektrik. Okey, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas melalui sesuatu konduktor, rate of change of electric charge. Okey, sebelum tu saya nak tahu, semua tahu tak konduktor tu apa? Tak. Tahu. Okey, kalau tahu kan, kalau cikgu ganti dengan insulator, ada tak aliran charge? Tak ada. Okey. Kenapa? Ada. Pandai. Sebab itulah bila orang handle electricity, orang akan pakai boot getah, akan pakai glove getah, kayu ke sebagainya sebab nak elak daripada renjatan elektrik. Okey, ini ada satu ilmu lah. So that's why cikgu tekankan elektrik tu penting. Okey, formula bagi arus elektrik ialah I bersamaan Q bahagi T, masa. Unit ampere dia adalah ampere ataupun coulomb per second. Selalunya kita akan pakai ampere. Okey, medan elektrik pula ialah satu kawasan di mana jasad bercas mengalami daya elektrik. Okey, macam jasad bercas maksudnya dia ada positif lah, dia ada dua, ada positif, ada negatif. Okey, positif akan tertarik. Yang charge yang sama akan tertarik. Charge yang berbeza akan tertarik. Charge yang sama akan menolak. Macam kamulah, lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki, tertariklah. Kalau lelaki minat lelaki, macam pelik pula kan. Perempuan minat perempuan, pelik kan. So, repel. Okay. Medan elektrik ni kita tak boleh tengok. Kita tak boleh tengok mata kasar. Kita tak nampak line dia. Okay, ni adalah gambar. Okay, medan elektrik dia akan ada gambar. Dia akan ada satu line. Ni lah line ni panggil medan elektrik. Kita takkan nampak dengan mata kasar. Tapi ada eksperimen yang membuktikan. Okay, positif akan keluar, negatif akan masuk. Okey, ini adalah strong electric field dan weaker electric field. Strong, banyaklah line dia akan jadi the dense, we can say the dense, tak ada space. Weak, kita akan see space. Okey, next, ini penting juga untuk awak masuk eksperimen, masuk lab. Okey, ammeter untuk menyukat arus, voltmeter awak menyukat voltan. Okey, cikgu nak tekankan ammeter kena secara series. Kalau voltmeter secara selari. Okey, ini gambarnya. Faham ya? Okey, untuk kesan medan elektrik ada dua. Cikgu tak nak cerita panjang sebab cikgu tahu kamu akan mengantuk. Okey, bola bercas ni cikgu akan bagi tugasan kamu search internet ataupun apa-apalah.
Cikgu nak kamu tulis karangan dekat A4 paper, hantar dekat cikgu melalui WhatsApp. Okey? Okey, ini adalah kesan medan elektrik. Kan cikgu cakap kesan medan elektrik tak boleh lihat dengan mata kasar. Tapi ada eksperimen yang membuktikan. Okey, ini adalah lilinnya. Okey, cikgu akan saya ringkasnya terangkan. Okey, lilin bila ada dekat ni ada dis negatif dan dis positif. Bila voltage disupplykan, dia akan membuatkan elektrik itu lilin itu terion kepada negatif dan positif charge. Positif charge akan ke negatif plate, negatif charge akan ke positif plate. Tapi yang cikgu nak tekankan kat sini, positif charge, daripada positif ion from the candle akan lebih besar, dia tak simetri. Sebabnya charge positif adalah lebih berat daripada charge negatif. So terbuktilah kesan medan elektrik ni kita tak nampak mata kasar. Positif tertarik dengan negatif, negatif tertarik dengan positif. Okey, cikgu nak kamu baca yang ni, nanti cikgu akan tanya kamu di next class. Okey. Okey, kita akan ke slide yang seterusnya. Dah masuk dah 3.2 arus dan keupayaan. Okey. Okey, arus dan keupayaan adalah beza keupayaan V. Okey, V adalah keupayaan antara dua titik kerja yang dilakukan mengeluarkan satu kolom cas antara dua titik berkenaan. Okey. Cikgu secara ringkasnya nak tekankan bahawa apabila bateri disambungkan kepada mentor, medan elektrik terbina di sekitar wayar. Okey, potential difference is apabila awak salurkan V, awak tekan switch dan V akan tasir daripada akan ada high potential, ada low potential. Bila ada high potential dengan low potential, dia akan create potential difference. Dipanggil V lah. Disebabkan potential difference tu dia create, maka bulb akan menyala. Okey? Okey, formula yang terlibat adalah inilah kerja yang dilakukan, V sama dengan kerja yang dilakukan bahagi dengan kuantiti charge yang dipindahkan bersamaan dengan perubahan tenaga atau charge. Ini adalah formulanya lah. Saya tak nak explain panjang sebab susah kamu nak tengok kalau tak ada contoh kan. Okey, ini adalah dia punya unit SI. Awak boleh pilih 1 volt ataupun 1 joule per coulomb. Okey. Okey. Sikit lagi, okey. Semua ada kat sini, senyap aja. Ada. Tak apa. Ada cikgu. Tengah cari. Nak tak mau nak tidur, cikgu tibai lagi. Nanti cikgu tanya tentang akhir ni. Akhir ni ada soalan, okey? Okey, hukum Ohm. Hukum Ohm pula. Okey, hukum Ohm adalah V sama dengan IR. Okey? Inilah hukum Ohm, V sama dengan IR. Okey? Okey, V merujuk kepada beza keupayaan, I arus elektrik dan R adalah rintangan. Okey, apa hubungan arus elektrik dan beza keupayaan? Okey, semakin tinggi beza keupayaan, semakin tinggi arus elektrik. Apa buktinya? Ada bukti, ini adalah grafnya. Ia adalah directly proportional. Okey? Itu sajalah hukum Ohm. Hukum Ohm ni nak bagi tahu je formulanya V sama dengan IR dan bila potential difference ditingkatkan, current pun ditingkatkan dan ia adalah directly proportional grafnya. Okey? Okey, kita dah masuk the last section. Okey, cikgu ada soalan okey yang ni. Okey, faktor mempengaruhi rintangan. Okey, cikgu nak tanya sebelum tu. Kalau kan cikgu tingkatkan rintangan, apa akan jadi dekat voltage? Dia akan tinggi ke rendah? Meningkat. Tinggi. Ya, why? Kenapa? Kamu rasa kenapa? Sebab Dia sebab berkadar langsung. berkadar terus. Okey. Secara sainsnya berkadar langsung lah. Tapi kalau kita fikirkan, fikir balik kan. Okey, cikgu lalu di jalan yang lurus. Ada dua jalan. Jalan yang semak samun, jalan yang tidak semak samun. Okey, yang cepat sampai adalah jalan yang tak ada semak samun. Okey, jalan yang semak samun tu rintangan. Okey, ambil masa yang lama. Itulah nak katakan analogi lah, lebih kurang lah macam tu. Semakin tinggi rintangan, maka masa yang diambil pun banyak dan tenaga kita pun banyak. Macam tu lah juga voltage. Okey? Okey.
Okey. Okey, so ada 4 faktor mempengaruhi rintangan. 1, panjang konduktor, 2, keratan rentas konduktor, 3, suhu konduktor dan 4, jenis bahan konduktor. Okey. Okey, awak tengok yang biru saja. Yang first ni panjang konduktor. Okey, jawapannya dekat mana? A ke B? Semakin panjang konduktor, semakin tinggi rintangan ataupun semakin pendek konduktor, semakin tinggi rintangan? Rintangan. Yes. So that mean you understand. You don't sleep in my class, right? Okay? Yes, Okay. of course. Seterusnya keratan rentas konduktor. Okey, sebelum cikgu tanya soalan, cikgu nak explain. Awak tengok yang diagram ni. Okey, selalunya keratan rentas konduktor ni orang akan wakili dengan nilai SYG. Kalau SYG tu tinggi, maksudnya keratan semakin kecil SYG, semakin besar keratan rentas dia. Okey? Jangan terbalik tau. Semakin rendah nilai SYG, keratan rentas dia kecil. Okey? Okey, berbalik kepada soalan. Okey, nombor 2 tu, jawapan dia A ataupun B. Semakin rendah nilai SYG, semakin rendah rintangan, ataupun B, semakin rendah nilai SYG, semakin tinggi rintangan. Jawapannya adalah A, sebab SYG yang tinggi, nilai SYG yang rendah, keratas rentas dia besar. Macam awak lah, keratas rentas dia besar, so rintangan dia rendah, macam awak lah. Okey, katakanlah ada pintu yang sempit dengan pintu yang luas. Awak masuk pintu sempit, awak nak kena tunduk, awak nak kena kecilkan badan. Rintangannya banyak. Kalau awak masuk pintu yang besar, awak masuk je. Keratan rentas dia besar, tak adanya rintangan. Orang gemuk, orang besar mana pun boleh masuk je dalam tu, okey? Okey, itu maksudnya. Okey. Okey, 3, suhu konduktor. Okey, jawapannya A atau B? Saya rasa ni mudah je ni. Jawapan dia B. So what? Okay, nampak dah kamu keliru kat situ. Okay, selalu kita tengok kan, kalau macam phone kita panas kan, phone akan lag kan. Sebab ada rintangan lah tu. That's why kalau orang main PUBG ke apa, main apa yang duk kat yang kat PC ML semua tu, ada cooler kan. Ada cooler apa benda cikgu tak tahu, anak cikgu duk main, cikgu pun tak tahulah. Cooling fan. Duk cooling fan tu. Itulah cikgu pun heran, apalah depa ni. So cikgu nak habaq kat sini, so kalau suhu konduktor tinggi, semakin tinggi rintangannya. Okey, last kali 4 digit. Cikgu. Ya? Ya Aisyah? Lagi 2 minit. Ya, nak habis dah. Okey, last kali jenis bahan konduktor. Okey, ni cikgu tak nak kamu jawab lah, cikgu nak explain. Okey, jenis bahan konduktor juga mempengaruhi rintangan. Rintangan bergantung pada jenis bahan konduktor. Konduktor ni ada 3 jenis. Semikonduktor, konduktor dan superkonduktor. Semikonduktor ni macam tak berkesan sangat lah. Rintangan dia slow, rintangan dia tinggi. Konduktor, rintangan dia medium. Superkonduktor, rintangan dia boleh adalah kosong. Contoh superkonduktor, tak silap cikgu, magnesium diboride. Yang ni kimia lah. Okey. Yang tu tak adalah masuk dalam silibus ni. Tapi kalau soalan tanya, rintangan apa yang akan membuatkan kosong, awak jawablah superkonduktor. Okey. Konduktor ni contohnya macam metal, macam metal, aluminium, silver, even gold. Okey. And semikonduktor dia campuran silikon. Okey, semikonduktor ni lah paling rendah dia paling tinggi dia punya resistance. Okay. So yang kalau awak nak bagi dia efisien, mostly orang akan pakai superkonduktor. Okay, maka tamatlah pembelajaran kita hari ni. Kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ni adalah yang pertama arus elektrik, medan elektrik, kesan medan elektrik. Okay, ni jangan lupa buat bola bercas ni hantar kat cikgu, esei. Tak buat siap. Cikgu putih telinga tu. Okey. Yang ni voltage.
Voltage-nya. Garang. Cikgu kutil online ke? Ya, kotel online. Pandai. Okey, ni hukum senang je. Hukum ni selalu masuk exam. Okey, dan last kali faktor mempagari tangan tadi yang ada 4 jenis tadi. Okey, terima kasih. Wow. Okey. Tepat 15 minit. Okey. Hebat. Jadi ada Baguslah persoalan untuk Siti Cikgu ni. Darwisha. Okey. Ada. Faham. Okey. Ada apa-apa soalan? Penambahbaikan. Sudah. Dari segi presentation ada siapa nak komen ke? Ada kalau yang boleh faham. Macam ada term-term. Dengar. Dengar. So macam ada tadi ada term bahasa Inggeris, ada term bahasa Melayu. Macam kalau budak tak tahu mesti dia terfikir apa dia tadi. Macam je lah, sikit-sikit lah. Yang overall semua okey. Okey, faham? Lepas tu saya rasa ada Ni Cikgu certain Ari. part yang macam laju sikit. Certain part, Okey. certain bahagian ada. Bahagian lilin tu kan? So saya akan bolehlah menilai wing part yang lagi. Okey. Tapi overall Okey. Ada lagi siapa-siapa lagi nak bagi tahu penambahbaikan ke? Ada lagi? Okey. Okey, tak ada dah. Ada. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan dengan cikgu yang